Jadi untuk jam ini kita ingin membicarakan lebih lanjut mengenai dengan keputusan kerajaan mewartakan pengecualian bahan nikotin melalui cecair vape daripada Akta Racun 1952 dan sudah bersedia di talian ketika ini untuk mengupas dengan lebih lanjut Encik Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Terima kasih Encik Amrahi sudi bersama kami di Buletin Awan ini untuk membincangkan mengenai dengan isu ini. Encik Amrahi, sebelum ini Persatuan Farmasi Malaysia MPS menyeru kerajaan supaya menolak cadangan untuk mengecualikan cecair nikotin daripada Akta Racun ini. Jadi sekarang kita lihat kerajaan sudah pun mewartakan pengecualian ini. Bagaimana reaksi Persatuan Farmasi, Cik Amrahi? Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa perkara itu bermula pada hari ini. Jadi MPS dan juga badan-badan NGO dan juga pertubuhan kesihatan ya. Jadi kita sebenarnya rata-rata masyarakat dari segi pengguna juga sangat-sangat kecewa kerana seruan yang kami buat adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan rakyat, khususnya bagi golongan muda dan generasi muda dan juga negara. Jadi kita dapat melihat bahawa suara-suara kami ini diketepikan. Bila telah dikecualikan, maka nikotin tidak lagi dikawal oleh Akta Racun. Jadi persoalannya, akta mana yang ada sekarang yang akan mengawal bahan racun ini? Sebab nikotin ini adalah memang kita tahu satu bahan yang berbahaya. Ini maknanya mudah dari segi dia punya keracunan dan juga dari segi memberikan orang kata apa ketagihan yang lama ya. Jadi sepatutnya apa yang berlaku sekarang, ia sepatutnya kalau nak dikeluarkan pun daripada Akta Racun, ia mesti disambut oleh satu akta lain. Disebabkan oleh gap ini maka sekarang ini tidak langsung ada peraturan undang-undang. Jadi siapa-siapa pun boleh orang kata menguruskan nikotin ni tanpa peraturan undang-undang. Jadi kalau kata yang hasrat kita adalah perkara ini patut dikawal oleh Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok serta pelaksanaan GEG. Jadi ini yang jadi kerisauan pada kami sekarang ya. Pada hari ini kita betul-betul kecewa. Dan kita kalau nak tunggu bila Rang Undang-Undang ni akan diterima pakai, kita pun tak pasti bila. Justru kita pun menyatakan perasaan sangat kecewa apabila keputusan Lembaga Racun Malaysia diketepikan. Sedangkan keputusan mereka adalah sebulat suara dan keputusan mereka adalah tepat. Jadi atas alasan mana yang Berhormat Menteri mengetepikan keputusan sebulat suara yang dibuat oleh Lembaga Racun Malaysia. Sebentar tadi baru saja Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa mengumumkan satu RUU ataupun Rang Undang-Undang baharu akan dibentangkan, dijangka atau disasarkan seawal Mei depan untuk RUU ini mengawal selia semua produk merokok ini termasuklah cecair vape dan sebagainya yang sudah pun dikecualikan daripada Akta Racun. Jadi seperti yang Encik Amrahi kata, kalau pengecualian ini dilakukan yang sudah pun diwartakan, ini perlu disambut oleh RUU baharu. Jadi bagi Encik Amrahi, apa pentingnya untuk RUU baharu ini dipercepatkan dan dijamin dapat mengawal selia produk-produk merokok, antaranya termasuk cecair vape? Jadi seperti yang saya sebut tadi, jadi RUU yang disebutkan ini perlu dibentangkan dan diluluskan dahulu sebelum nikotin cecair dan gel ini dikecualikan dalam Akta Racun. Jadi sekarang ini masih ada gap lagi. Jadi timbul dari segi apa akan berlaku daripada sekarang hingga Rang Undang-Undang ini dibentangkan dan diluluskan di dalam Parlimen. Dinyatakan bahawa Rang Undang-Undang ini akan dibentangkan pada bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan depan. Apa beza sangat dalam masa 2 bulan ni sampai tak boleh tunggu. Jadi pada kita sebenarnya kita kena buat perkara ini secara tertib dan teratur. Jadi ini yang jadi gusar pada kami dan saya bukan saja ke persatuan kami, saya rasa semua terlibat.
Maknanya semua yang terlibat dari segi NGO yang bekerja keras, dari segi badan-badan kesihatan, semuanya terganggu dengan perkara ini. Dan saya dapati apa yang berlaku, yang sedang berlaku di media sosial begitu orang kata sangat mengecewakan. Itu sebab ia perlu diambil secara serius. Jadi pada saya, eloklah orang kata apa perkara ni boleh ditangguhkan. Ditangguhkan dulu sehingga rang undang-undang tersebut. Sebab rang undang-undang yang dicadangkan itu sebenarnya sepatutnya telah dibincangkan dan telah dibentangkan dan diluarkan di Parlimen pada tahun lalu. Jadi ini yang jadi kegusaran kepada kami lah. Okey. Akhir sekali Encik Abrahi, sekiranya kita melihat RUU itu dapat dibentangkan dalam masa terdekat dan dapat dikuatkuasakan dalam masa yang terdekat, tujuan untuk pihak kementerian mengecualikan cecair vape dan cecair nikotin ini daripada akta racun, tujuannya adalah untuk penguatkuasaan regulation yang lebih ketat pada masa akan datang. Masanya kita tak tahu bila akan dapat dibentangkan, bila akan dapat dikuatkuasakan, kita masih tidak tahu lagi. Tetapi adakah Encik Amrahi yakin dengan aspek penguatkuasaan itu? Saya akan bertanya siapa yang akan kuat kuasa. Itu yang jadi persoalan dia. Sebab apabila kita tidak ada undang-undang, jadi tak ada penguatkuasaan. Jadi kita nak tahu apa ni sekarang ni kawal selia dan penguatkuasaan dijalankan oleh apa? Sebab sebagaimana kita tahu, jika tiada kawalan, cecair vape ni boleh ditambah apa saja bahan terlarang. Di skop besar penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang lain juga akan berlaku. Juga kalau tidak ada kawalan, maka paras nikotin dalam cecair e-liquid itu kita pun tak pasti. Kita dapat tahu bahawa paras nikotin yang ada dalam vape sekarang boleh jadi sangat tinggi. Diberitakan bahawa di pasaran sehingga 50 mg per mil. Jadi ini seperti mana dilaporkan oleh Pusat Racun Negara, risiko keracunannya sangat tinggi. Yep. Dan keracunan serta ketagihan memang akan meningkat. Begitu juga kalau kata tiada kawalan terhadap bahan perisa dan bentuk peranti yang boleh menarik kanak-kanak, sudah berapa ramai kanak-kanak sudah mula menghisap vape di luar sana. Menjadi masalah besar bagi pihak sekolah dengan isu menghisap vape di sekolah dan sukar dikesan oleh pihak sekolah. Jadi kita berbalik kepada apa sebenarnya tujuan kita buat perkara ni kalau tidak untuk mengawalkan. Sebab kita tahu bahawa ada negara-negara telah pun mengharamkan vape sejak lama dah. Walaupun kita tahu bahawa di negara seperti Singapura, Indonesia, Thailand yang keliling kita semua tidak membenarkan vape. Jadi persoalannya kenapa di Malaysia kita benarkan vape? Jadi inilah yang jadi persoalan-persoalan kepada rakyat dan kita memang sangat risau dengan perkara ini. Jadi saya mintalah supaya kerajaan menimbang balik perkara ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya.